Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan sambung bab 2 sebatian karbon di bawah subtopik alkohol. Dipaparkan sekarang merupakan dua molekul alkohol yang mana kita jumpa dalam kehidupan kita sehari-hari, iaitu yang pertama paracetamol yang merupakan bahan aktif bagi ubat demam, ubat tahan sakit, dan yang kedua adalah etanol yang digunakan sebagai antiseptik dalam sanitasi tangan. Untuk bahagian 1, kita akan belajar berkenaan dengan formula AMP bagi alkohol, kumpulan berfungsi bagi alkohol, formula molekul 4 alkohol pertama dalam siri homolog, dan kemudian kita akan melukis formula struktur bagi isomer alkohol dan menamakannya mengikut sistem penamaan IPAC. Yang terakhir, kita akan berkongsi berkenaan dengan kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian. Suka untuk saya ingatkan kepada para putera, para pelajar sekalian, beberapa frasa-frasa penting yang perlu kita pelajari, fahami dan ingat, untuk menguasai topik sebatian karbon. Berikut adalah frasa-frasa tersebut, antaranya siri homolog, kumpulan berfungsi, formula molekul, formula struktur dan isomerisma. Alkohol mengandungi kumpulan hidroksil OH sebagai kumpulan berfungsi. Kini kita nak bandingkan dengan alkana. Dua atom karbon dengan 6 atom hidrogen. Alkohol kita ambil 2 atom karbon, sama juga, namun satu daripada atom hidrogen yang mempunyai ikatan dengan atom karbon digantikan dengan kumpulan berfungsi hidroksil. Untuk alkana dengan 2 atom karbon kita sebut sebagai etana. Bagi alkohol pula sebut sebagai etanol. Di mana kita nampak ada all di belakang ni bagi nama sebatian, maka ia mempunyai kumpulan berfungsi hidroksil. Formula AMP bagi alkohol adalah CnH2n tambah 1OH, di mana N merupakan bilangan karbon bermula daripada 1, 2, 3 dan 4. Sekarang kita akan menulis formula molekul mengikut bilangan karbon yang berikut dan menamakannya. Yang pertama, bagi bilangan karbon 1, C1H2 kali 2 tambah 1, 3 OH. Nama bagi formula molekul ini adalah etanol. Kemudian C2H5OH, yang ini adalah etanol. Seterusnya C3H 2 kali 3 tambah 1, 7 OH, yang ini adalah propanol. Seterusnya C4H 2 kali 4 tambah 1, 9 OH, yang ini disebut sebagai butanol. Isomerisma bermaksud suatu fenomena di mana dua molekul atau lebih mempunyai formula molekul yang sama tetapi berbeza formula struktur. Bagi alkohol, isomerisma bermula dengan 3 atom karbon atau lebih, bermaksud propanol, butanol dan seterusnya. Ini bermaksud bagi metanol dan etanol tidak ada isomer. Walau bagaimanapun, suka untuk saya kongsikan kesalahan yang sering dilakukan oleh para pelajar dalam melukis sebatian alkohol. Saya lukis etanol, namun apa yang dilakukan adalah menyambungkan ataupun karbon
disambungkan dengan hidrogen, bukan oksigen. Yang ni bukan satu kesalahan kerana apa? Kerana hidrogen sebenarnya telah pun mempunyai ikatan kovalent dengan oksigen. Okay. So bagi hidrogen, satu atom hidrogen untuk mencapai susunan elektron duplet yang stabil perlu berkongsi dengan satu atom yang lain sepasang elektron sahaja. Bila mana skrin dilukis seperti yang pertama ni tadi. Okey. Hidrogen sekarang sudah mempunyai 2 pasang elektron. Bermaksud telah pun melebihi daripada apa yang diperlukan oleh atom hidrogen tersebut. Jika saya boleh tunjukkan, yang ini merupakan lukisan struktur Lewis yang hanya menunjukkan elektron valence bagi setiap atom. Dan kita tahu, okay, hidrogen, satu atom hidrogen hanya memerlukan satu pasang elektron untuk mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Karbon ada 4 ikatan kovalent tunggal, ataupun jumlah ikatan mestilah 4. Okay, 4 ikatan kovalent. Manakala untuk oksigen hanya memerlukan 2 ikatan kovalent masing-masing untuk mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Sekarang kita pergi kepada isomerisme bagi butanol. Kita ulang balik, isomerisme maksud fenomena yang di mana 2 atau lebih molekul mempunyai satu formula molekul yang sama tapi berbeza formula struktur. Bagi butanol, propanol, maaf. Okay. Kita mula dengan satu rantai panjang, di mana prop bermaksud ada 3 karbon. So rantai terpanjang dan bersambung. Okay. Ketiga-tiga atom karbon, dan kumpulan berfungsi hidroksi kita letakkan di hujung. Struktur yang kedua, masih lagi gunakan 3 atom karbon membentuk satu rantai yang panjang, dan kumpulan berfungsi hidroksi kita letakkan pada kedudukan karbon yang kedua. Untuk butanol, contoh isomer untuk butanol, kita lukiskan satu rantai panjang yang mewakili keempat-empat karbon. Okay. Dan kumpulan berfungsi hidroksil kita letakkan pada karbon yang pertama. So ini adalah formula struktur yang pertama bagi butanol. Yang seterusnya, masih lagi kita boleh gunakan rantai terpanjang dengan 4 karbon, dan kita pindahkan kumpulan hidroksil tadi kepada karbon yang kedua. Ini adalah contoh isomer bagi butanol. Sekarang kita perlu menamakan isomer-isomer tersebut. Untuk propanol, cara nak menamakan adalah dengan menggunakan cantuman-cantuman berikut, iaitu yang pertama kita akan tentukan stem dia yang merupakan bilangan atom dalam rantai terpanjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tentukan dia punya suffix ataupun bahagian akhiran dia, yang mana kita tentukan melalui siri homolognya. Dan yang terakhir, rantai sisi kita sebut sebagai prefix ataupun branch. Sekiranya rujuk pada pokok, maka yang pertama kita perlu tengok dahan dia, stem. So stem ni adalah
rantai karbon terpanjang yang bersambung. Dan yang kedua kita tengok dia punya kumpulan berfungsi dia. Yang terakhir ni kita rujuk pada dia punya branch yang mungkin ada kumpulan berfungsi alkil atau mungkin kita boleh ada kumpulan berfungsi halogen. Untuk yang pertama, formula struktur yang pertama, talian karbon yang bersambung dan terpanjang dekat sini adalah prop dengan kumpulan berfungsi hidroksil, maka dia adalah propanol. OH pada kedudukan karbon yang pertama, so propan 1 ol. Untuk formula struktur yang kedua, rantai karbon yang bersambung dan terpanjang adalah 3 karbon, maka sekali lagi dia adalah prop, yang mempunyai kumpulan berfungsi hidroksil, jadi propanol, dan kumpulan berfungsi itu pada kedudukan 2, so propan 2 ol nama. So masing-masing kedua struktur ini tidak mempunyai bahagian awalan ataupun disebut sebagai ranting dia. Dia tak ada kumpulan berfungsi alkil, dia ada halogen. Seterusnya, bagi butanol, kita ada kumpulan berfungsi alkohol lagi di sini. Sebelum tu kita again check dia punya stem dahulu, akar dia. Yang ketiga adalah branch. Rantai terpanjang yang pertama ada 4, mencantumkan 4 karbon atom, maka but, kumpulan berfungsi hidroksil, butanol. So kedudukan OH tadi adalah pada karbon yang pertama, jadi butan 1 ol. Yang seterusnya, bilangan atom dalam rantai terpanjang ada 4. So masih lagi but, dan kita ada kumpulan berfungsi hidroksil, so anol. Dan kumpulan berfungsi tersebut pada kedudukan yang ke-2, so butan 2 ol. Walau bagaimanapun butanol ada 2 lagi formula struktur. Jadi saya nak para putera pause dulu video dan cuba untuk lukis 2 lagi formula struktur bagi butanol. Jadi saya harap para putera dah cuba untuk lukis dan menamakan formula struktur atau isomer bagi butanol. Berikut merupakan 2 struktur tersebut. Sekiranya tadi kita dah ada satu rantai terpanjang yang mempunyai 4 karbon, jadi kita pendekkan rantai tersebut jadi kepada 3, dan satu lagi karbon kita akan jadikan sebagai bahagian ranting ni tadi, branch dia, CH3. Jadi apa yang kita boleh buat, di kumpulan hidroksil tadi kita letakkan kepada karbon yang pertama. Ini formula struktur yang pertama. Formula struktur yang kedua, masih gunakan lagi rantaian karbon yang terpanjang adalah 3. Kita ada alkil, kumpulan berfungsi alkil di sini, dan kita tukar kedudukan kumpulan berfungsi hidroksil OH pada karbon yang kedua. Kita penuhkan dengan atom hidrogen yang lain. Bolehkah kita pindahkan kumpulan berfungsi hidroksil ni ke C yang hujung sekali belah kiri ni? Boleh, tapi sebenarnya dia adalah mirror image, atau kita sebut sebagai ia adalah struktur yang sama. CH3.
bagi alkohol. Skrin kita namakan stem prop. Ada kumpulan berfungsi OH, maka dia adalah anol. Kedudukan OH pada karbon yang pertama dan mempunyai prefix, imbuhan awalan dia. Dia ada branch yang kita panggil sebagai metil. Kedudukan metil adalah pada karbon yang kedua. Bolehkah kita letakkan metil pada karbon yang pertama? Jawapannya adalah tak boleh. Kerana apa? Okey. Kerana sekiranya kita letakkan metil pada karbon yang pertama, maka rantai terpanjang bagi karbon adalah 4. Jadi kita akan balik semula kepada isomer yang telah kita bincangkan sebelum ni. Okey. So, ini bukanlah 2-metil propan. 1-ol sekiranya kumpulan berfungsi metil tadi kita alihkan kepada karbon yang pertama. Untuk menamakan isomer yang terakhir bagi butanol, okay, ini adalah stem dia. So C yang terpanjang ada 1, 2, 3. Rantaian C yang terpanjang. Kalau kita nak naikkan ke atas ni pun boleh. So masih lagi 3 karbon. Okay. So nama dia adalah masih lagi pro. Ada kumpulan berfungsi hidroksil. So anol. Kedudukan kumpulan berfungsi ni tadi adalah pada 1, 2, 3. Karbon yang ke-2. Dan ada kumpulan berfungsi metil. Branch dia pada karbon yang kedua. So 2 metil propan 2-ol. Okay, 2 ni kira macam alamat lah. Ada nombor rumah, dan ada jalan dia, dan ada nama taman. Metil ni tadi kita anggap macam nama jalan. Okay, propanol, propan 2-ol ni adalah dia punya nama taman. Okay. Alright, selesai. Kita ambil contoh seterusnya iaitu pentanol. Pentanol mempunyai 8 isomer. Saya berikan satu daripadanya. Okey. Okey, ini paling mudah lah. Ya. Cara nak menamakan dia, ingat yang pertama stem, dahan dia melibatkan apa? Karbon, longest and continuous. Rantai karbon terpanjang yang bersambung. Okey, rantai karbon terpanjang. Yang kedua, suffix, imbuhan akhir dia. Yang ni kita rujuk kepada siri homolog. Kumpulan berfungsi. Rantai terpanjang tadi. Dan yang ketiga, barulah kita tengok dia punya branch. Prefix. Kita tengok dia punya cabang. Maksudnya cabang tu apa? Yang mana tak termasuk dalam rantai terpanjang ni tadi. Sama ada alkyl group. Okay, kumpulan alkyl ni kita tahu sama ada contoh dia adalah CH3 ataupun sebagai metil. Yang kedua mungkin menjadi C2H5 yang kita sebut sebagai etil. Mungkin juga kita ada halogen. Contoh ni contoh alkyl. Okey. Cabang boleh jadi juga halogen. Sebagai contoh kita ada klorin ni sebut sebagai kloro, bromo, iodo dan sebagainya. Okay. Right. So yang pertama stem, rantai yang terpanjang bagi isomer pentanol yang pertama. Kita ada 5 rantai.
So dia adalah pent. Kita ada kumpulan berfungsi OH. So kita ada non. Macam mana kita nak nomborkan dia? Nak tahu karbon mana yang menjadi nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. So cara dia adalah kita akan letakkan nombor tu yang mana paling berdekatan dengan kumpulan berfungsi. So sekiranya macam ni, kumpulan berfungsi dia adalah 1, sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang ini adalah pentan 1 all. Yang kedua, sekiranya saya ubah kedudukan, OH pada karbon yang kedua. Maka untuk menomborkan dia, sudah tahu dia masih lagi pent, rantai terpanjang. Untuk menomborkan dia, adakah 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4, 5? Jawapannya adalah kita ambil yang mana kumpulan berfungsi dia akan dapat kedudukan karbon yang paling kecil. Jadi yang pertama. So dia akan jadi pentan 2 all. Kita ambil yang seterusnya. Sebenarnya kita pendekkan rantai alkohol tadi dan letakkan cabang 1 CH3. Kita letakkan kumpulan hidroksil sini OH. Macam biasa kita akan pilih rantai yang pertama, rantai terpanjang, sama ada dia mesti bersambung. Karbon ada 4. Kalau kita belok ke atas ni, dia ada 3 saja. So yang atas ni tak boleh diambil. Maka dia adalah build. Ada kumpulan berfungsi alkohol buta 0. Nak nomborkan karbon mesti yang paling dekat dengan kumpulan berfungsi tadi. So yang ni 1, 2, 3, 4. So butan 0 pada kedudukan yang kedua. Last sekali, prefix tadi. Kali kita start dengan stem, karbon terpanjang, suffix, kemudian prefix. Kita tengok cabang dia yang mana tak termasuk dalam dahan ni tadi, ranting dia. So kita ada, ni kita panggil sebagai metil, CH3 tadi. Metil. Okay. So dia adalah metil. Mana kedudukan metil tadi? Pada karbon yang kedua. Mana letakkan nombor, kena letakkan dash selepas ni. So, ini adalah 2 metil butan 2 all.